Okay, ini slide yang kedua. Okay, dia bukan chapter 2 kan, tapi 1B, identifying customer needs. Okay, identifying customer needs. Macam ni kita nak tahu apa yang customer nak. Okay, kita kena identify sendiri. So objektif ni, at the end of this chapter, students should be able to state the goals of identifying customer needs. Okay, kita boleh tahu apa itu goal untuk kenapa kita nak cari customer needs. Okay, describe the steps of identifying customer needs. Okay, kita boleh describe step-step yang ada dalam penilaian penentuan customer needs. Okay, apa yang customer nak. Okay, kita boleh describe step dia. Okay, so ada dua benda lah, dua objektif untuk slide ni. Okay, goals of identifying customer needs ada kat situ. Baca dan fahamkan. Okay, konsep dalam proses. Yang ni yang slide sebelum ni. Okay, dia ada mission statement and development plan. Perform economic analysis. Yang ni semua ni kita tak cover. Okay, kita tak tengok kat sini. Okay, steps of identifying. Okay, yang ni yang tadi step dia. Okay, dalam penentuan customer needs, apa yang customer nak, okay, kita kena buat ke 5 proses ni. Okay, gather raw data from customers. Macam mana? Okay, sama ada kita buat apa? Kita buat survey. Okay, kita tanya orang persendirian yang menggunakan produk macam ni. Okay, semua tu kita akan collect. Kita buat survey, dapatkan data dan kita boleh buat analisis dari raw data tu, daripada data-data tu. Okay, ini kelima ni, kita tengok ni, 5 ni, gather raw data, interpret the raw data, organize the needs of hierarchy if necessary, establish the relative importance of the needs, and finally reflect on the results and process. Kelima-lima steps ni dalam identifying customer needs ni akan diterangkan slide seterusnya. Okay, step yang pertama, okay, yang saya kata tadi, gather raw data tu termasuklah interview. Kita tanya orang-orang yang selalu guna produk yang kita nak buat tu. Okay, tanya interview, buat questionnaire. Okay, tanya, dapatkan questionnaire. Lepas tu ataupun focus group. Katalah kita buat produk tu untuk suri rumah. Okay, suri rumah. So kita akan pergi tanya pada suri rumah. Okay, jangan kita pergi tanya pada pekerja pejabat, orang kerja pejabat kan. Katalah produknya itu memang digunakan oleh suri rumah. So kita tanya suri rumah lah. So kita kena target pada group yang betul. Okay, so bila kita nak dapat data tu, maklumat-maklumat tu kena pergi fokus pada group yang betul. So finally, observing the product in use. Okay, biasanya produk ni guna untuk apa? Okay, kita observe lah. Ni from observation, ni tak melibatkan orang, kita observation daripada site kita sendiri. Okay, kita pergi tengok orang guna ni buat apa. Biasa dia guna waktu bila, kan? Biasa benda ni siapa yang selalu beli. Semua tu observation tu semua akan collect dalam step yang pertama ni, gather raw data from customers. Okay, ini proses yang first step lah. Choosing customers as a practical guideline for most products, conducting fewer than 10 interviews is probably inadequate. Kadang buat 10 orang untuk tanya interview, lepas tu kita nak buat conclusion daripada interview tu, data yang kita dapat daripada interview tu tak cukup. Okay, and 50 interviews are probably too many. Okay, dan kalau banyak sangat pun tak ni juga. Kita kena pilih satu numbers yang sesuai lah untuk buat interviews. If team wishes to gather customer needs from multiple distinct segments, then team may need to conduct 10 or more interviews in each segment. Okay, katalah kita nak buat interview pada kategori group yang berbeza. Okay, contohnya customer tadi, memang kita fokus pada suri rumah. Tapi suri rumah macam mana pula? Kita bahagikan pula. Ni suri rumah yang pendapatan keluarga dia dalam 2,000. Ini suri rumah yang pendapatan keluarga dalam 4,000. Ini suri rumah pendapatan keluarganya 6,000 sampai 10,000 ke. Okay, so kita bahagikan setiap grup ni. Lepas tu setiap grup ni kita buat 10 interview. Grup ni 10 interview. Ni 10 interview. So kita kena combine semua, barulah kita boleh dapat
ni apa data tu. Documenting interaction with customers. Lepas dapat data tu termasuklah dari segi collect audio recording, kita tanya, dia jawab. Okay, so kita dapat data daripada situ, ataupun sambil bila dia bercakap, dia bagi maklumat, kita take note. Okay, ataupun kita buat video recording. Okay, terus ambil video, okay, rakam dia bercakap tu, ataupun still photography. Okay, just ambil gambar je. Okay, fotografi gambar. Okay, itu semua dalam proses yang pertama. Apa? Gather raw data. Ingat maklumat ni. Gather raw data. Step yang pertama, gather raw data. This one. Okay. Okay, ni yang pertama. Ingat, gather raw data. Lagi saya tanya lagi. Saya tanya lagi. Okay. Step 2, interpret raw data in terms of customer needs. Okay, 5 guidelines for writing need statements. The first 2 are fundamental and are critical to effective translation. The remaining 3 guidelines ensure consistency of phrasing and style across team members. Okay, yang ni interpret. Macam mana kita nak interpret raw data yang kita dapat tadi? Okay, 5 guidelines for writing need statement. Yang kita dapat daripada step yang pertama, gather raw data tu. Untuk yang kedua ni, kita kena tahu macam mana nak interpret. Interpret macam mana kita nak baca data yang kita dapat tadi. Macam mana kita nak analysis ataupun kita nak apa? Kita nak dapat conclusion daripada data yang kita dapat tadi. Okay, untuk yang first step. Yang second step ni adalah interpret. Salah satunya kita buat writing need statement. Okay, kita dapatkan satu need statement. Apa sebenarnya yang customer nak ni sebenarnya? Apa yang dia nak? Okay, kita akan buat statement daripada data daripada raw data tadi. Contohnya macam mana? Express the need in terms of what the product has to do, not in terms of how it might do it. Okay, kita akan tulis statement. Okay, dari segi apa yang produk tu boleh buat. Okay, yang sepatutnya dia buat. Okay, bukan terms of how it might do, apa yang dia mungkin boleh buat. Okay, tapi kita tengok function yang sebetulnya untuk produk tu. Kalau produk tu untuk sebagai cuci tandas, so kita tengok apa yang customer nak daripada situ. Cuci tandas macam mana, tandas dia macam mana, lantai jenis macam mana, contohnya. Okay, semua tu kita akan buat statement dia. Statement nanti dia akan tunjuk. Express the need as specifically as raw data. Use positive, not negative phrasing. Okay, dalam satu statement yang kita akan buat nanti, mestilah yang positif statement. Express the need as an attribute of the product. Okay, kita jadikan need, apa keperluan yang customer tu sebagai satu attribute. Okay, satu karakteristik, satu maklumat yang penting untuk produk tu. Okay, dan kita kena avoid the words must and should. Okay, kita tak boleh kita yang decide. Kita kata produk ni sepatutnya tak boleh. Must mesti buat macam ni, tak boleh. Kita hanya ambil daripada raw data je. Apa yang customer cakap je. Kita jangan kita pula bagi cadangan macam ni tak boleh. Okay, dia mesti daripada data yang kita dapat tadi. Okay, jangan kita campur dengan ayat must ataupun should. Sepatutnya produk ni kena buat macam ni, tak boleh. Okay, sepatutnya ataupun mesti ni, must atau should ni, okay, kita tak boleh masukkan dalam statement kita nanti. Okay, sepatutnya statement tu adalah totally daripada customer. Okay, bukan kita. Contohnya ni ada satu table. Okay, dia tunjuk macam mana kita nak keluarkan need statement tu. Need statement wrong and need statement right. Yang ni customer statement. Okay, bila kita interview customer, okay, ni dia cakap. Okay, what not how, guideline dia. Why don't you put protective shields around the battery contacts? Okay, ni customer yang cakap. Kenapa kamu tak letak satu protective, okay, yang menghalang daripada bateri tu bateri tu kontak kan, dia bersentuh bateri dengan besi ke apa kan. Kenapa tak letak satu protective shield? Okay, letak plastik ke kan. Bila ada dua benda yang metal yang
bersentuh, dia akan kontak elektrik kan, dia akan hasilkan current dan melalui bateri tu kan. Tapi kenapa customer cakap kenapa tak letak satu antara kontak tu, letak satu protective shield. Ni apa yang customer nak lah. Okay, statement daripada customer. Okay, so need statement yang salah, okay, need statement yang salah daripada ayat tu. The screwdriver battery contacts are covered by a plastic sliding door. Okay, screwdriver battery contacts are covered by a plastic sliding door. Dia kata dia letak antara bateri itu untuk kontak tu, bateri kontak tu dia cover dengan plastic sliding door. Okay, ni statement yang salah. Okay, sebenarnya dia perlu menjawab balik, okay, apa yang customer nak. Tapi kat sini dia tak ada menjawab pun. Ni statement dia salah kat sini sebab dia tak bagi tahu apa yang customer nak. Okay, yang rightnya adalah the screwdriver battery is protected from accidental shorting. Okay, sebenarnya customer nak ini. Okay, ini dia macam menjawab apa yang customer cakap ni. Why don't you put protective shield? Dia kata contact tu kita cover dengan, okay, cover by plastic sliding door. Okay, tapi sebenarnya statement ni sebenarnya adalah ini, iaitu screwdriver battery, okay, is protected from accidental shorting. Okay, sebenarnya kita nak buat protected ni, yang customer nak ni sebenarnya nak halang daripada, nak prevent from short. Okay, daripada benda tu contact dan short. Sebenarnya ini customer statement, dia tak fokus dan dia tak beritahu sebenarnya maklumat yang sepatutnya kita buat. Dia hanya bagi tahu, kenapa tak letak ni? Kenapa tak letak protective antara kontak tu? Dia tanya tu sebab apa? Sebab tu sebenarnya dia nak ni, sebenarnya dia nak, okay, dia nak letak protective untuk apa? Untuk accidental shorting. Dia tak mau, nak prevent from accidental shorting. Dia tak mau daripada bila dia contact dan akan short elektrik. Ini sebenarnya customer nak. So kena fahamlah daripada customer statement ni apa. Why don't you put protective shield ni? So kita faham, oh dia nak letak protective shield untuk apa? Untuk halang daripada short. Okay, kena faham apa customer nak. Ini yang need statement dia. Okay, dalam soalan biasanya dia akan tanya, what is the need statement from customer statement ini? Kita kena hasilkan sendiri. Dia bagi customer statement bagi ni, so kita kena buat balik ayat need statement. Okay, ni ada beberapa contoh yang need statement dia. Tengok yang betul lah, yang salah tengok juga kalau nak tengok kan. Takut kamu buat yang salah juga. Okay, tengok yang betul. Daripada customer statement yang dia bagi ni, inilah need statement yang betul. Okay, yang perlu kita tengok. Okay, step 3, organize the needs into hierarchy. Okay, bila needs yang kita dah tentukan dah, yang tadi yang banyak-banyak ni, need statement banyak-banyak ni, kita akan hierarchy dia. Okay, kita akan sort hierarchy daripada yang paling penting. Okay, the result of steps 1 and 2 should be a list of, bila kita ada banyak statements, 300 need statement lah, contoh. Okay, the goal of step 3 is to organize these needs into hierarchical list. Kita akan susun balik ikut hierarchy, yang mana paling penting sampailah yang paling tak penting. Bukan, disusun macam mana? Yang bawah ni. The list typically consists of a set of primary needs, general needs. Each one of it will be further characterized by a set of secondary needs, more detail. Ini more detail. Okay, yang hierarchy ni betul lah. Maksudnya kita letak yang paling penting, yang paling customer nak, yang paling atas. Lepas tu dia akan susun sampai yang paling last lah. Okay, yang paling tak diperlukan. Okay, need statement.
Okay, procedure for organizing the needs into hierarchy list. Print or write each need statement on separate card or self-stick note. Ni step dia lah. Macam kita nak buat hierarchy tu, katalah ada 300 need statement. Okay, daripada 300 need statement tu macam mana kita nak susun ikut hierarchy. Okay, ini prosedur dia. Dia beritahu lah. Eliminate redundant statement. Kadang-kadang dalam 300 tu ada benda yang sama. Sebenarnya yang ke 40 dengan 60 ni sama. So kita boleh remove salah satu. Okay, kita reducekan statement yang redundant. Okay, group the cards according to the similarity of the needs they express. Okay, kita akan groupingkan ataupun kita classify setiap need statement tu. Kadang-kadang statement ni dalam group yang sama, so kita akan combine dia, letak dalam satu group yang sama, kita asing-asingkan. Okay, ikut group. Consider creating super groups consisting of 2 or 5 group. Lepas tu dia jadikan lagi group daripada banyak-banyak group tadi. Okay, dia combine lagi jadi group yang lebih kecil. Okay, review and edit the organized need statement. Betul, dia akan review balik semuanya. Okay, satu-satu. Okay, dia boleh buat macam ni lah. Ini SWOT. Okay, SWOT diagram. Okay, so daripada need statement yang banyak tu, dia akan letak daripada statement-statement tu dia bahagikan kepada 4 bahagian. Adakah statement tu adalah kekuatan dia, strength dia? Kalau strength, letak bahagian ni, strength. Adakah need statement tu yang dia dapat tu, okay, itu sebenarnya adalah weakness. Dia letak weakness bahagian bawah. Okay, ni opportunity, ini threats. Okay, kita letaklah setiap statement yang kita dapat tu, need statement tu, okay, dalam SWOT analysis. Ini panggil SWOT analysis. SWOT, SWOT. Okay, step yang 4, establish the relative importance of the needs. Step 4 in the needs process, establish the relative importance of the customer needs. Identify in step 1 to 3. There are 2 basic approaches to the task: relaying on the consensus of the team members based on their experience with customers, basing the importance assessment on further customer service. Okay, yang ni dia establish yang berkait. Okay, needs statement yang berkaitan. Kita akan cuba cari yang betul-betul needs tu. Yang paling kritikal, yang atas ni dia kait tak yang bawah. Okay, kan kita dah susun hierarchy. Okay, yang paling atas tu adalah yang paling penting lah. Okay, tapi yang atas ni pun dia ada kait yang bawah. So kita tengok yang mana kaitan yang paling banyak. Okay, yang atas ni dia kait dengan bawah ni, kait yang bawah lagi, kait yang bawah lagi. Semua berkait dengan yang pertama contoh kan. So kita akan establish satu lagi needs yang betul-betul diperlukan oleh customer. Okay, finally, step akhir sekali, reflect on the results and the process. Okay, kita akan reflect balik, tengok balik step satu proses tadi daripada 1 hingga 4 tadi. Okay, kita tengok data yang dapat tu bagus betul ke tak, okay, konsisten ke tak, okay, dan yang ni yang paling challenge. The team must challenge its result to verify that they are consistent with the knowledge and intuition the team has developed through many hours of interaction with customers. Continuous improvement. Okay, step yang akhir ni lah yang paling susah sebab dia kena tengok balik daripada step 1 sampai ke 4 tu betul tak proses dia. Okay, ada masalah tak dari segi data yang dapat tu dan analisis selepas dia buat sampai step 4 dia dapat data, dia dapat conclusion. Adakah setiap satu tu betul seperti yang dikehendaki. Okay, dia kena tengok balik. Kalau macam dalam Islam, dia last kali ada tertib kan, dia kena tengok balik setiap satu proses tu. Okay, bagi proses tu tertib. Okay, ikut turutan yang betul. Okay, ni adalah step 5. Okay, yang ni saya tunjuk yang tu contohnya customer needs example cordless screwdriver. Okay, ada banyak jenis cordless screwdriver. Okay, ini tak ada wire, ni ada wire, ini lebih kecil, yang ni manual. Okay, ni manual screwdriver. Okay, mission statement. Okay, example screwdriver project contohnya screwdriver project ni.
product description, dia nak hasilkan satu screwdriver, cordless screwdriver, handheld, okay, handheld yang boleh guna dengan tangan je, power assist device for installing threaded fastener. Okay, kita boleh bantu untuk kita nak install kita nak pasang thread ataupun fastener pada screwdriver handheld. Okay, key business goal lah. Ini semua dalam bahagian research yang saya cakap ni, semua dia akan analisis benda yang dia nak buat. Kalau dia nak buat ni cordless screwdriver ni, so dia akan tengok dari sini, termasuklah dengan key business goal. Kalau dia hasilkan tu pada kuartal keempat tahun 2000, okay, produk tu dia introduce, dia jual pada customer pada suku 4 pada bulan 10, 11, 12 lah. Okay, 10, 11, 12 pada tahun 2000. Okay, dia akan gross margin, dia akan mampu dapat 50% gross margin, untung kat sini, dan 10% share of cordless screwdriver market by 2004. Kalau dia introduce pada waktu ni, dia akan control cordless screwdriver market, okay, di pasaran pada 2004 sebanyak 10% kalau dijual waktu ni. So ni ada berkaitan dengan business, key business goal. And then ini primary market, do it yourself customer. Dia target siapa? Customer yang do it yourself, customer yang suka buat kerja-kerja DIY, suka buat kerja manual sendiri, buat meja sendiri, buat perabot sendiri kat rumah. Dia akan target golongan-golongan ni. Okay, customer jenis ni. Okay, itu adalah primary market. Secondary market, selain pada orang yang suka DIY itu, dia akan target kepada casual consumer, light duty professional, orang-orang biasa, okay, yang menggunakan sekali dua cordless screwdriver ni. Kenapa dia guna? Sebab mungkin dari segi dia tak ada wire, okay, tak ada wire, cuma pakai bateri, so mudah untuk dia buat kerja-kerja rumah. Nak pasang frame kat rumah, nak pasang skru, yang simple-simple, yang biasa-biasa, bukan DIY consumer, tapi orang yang biasa-biasa buat kerja-kerja kat rumah. Itu adalah secondary market. So assumption, handheld, okay, power assist, nickel metal hydride, rechargeable battery technology. Ini teknologi untuk bateri. Okay, yang ni assumption dia. Stakeholders dia siapa pemegang taruh dia? Okay, user, retailer, sales force, service center, production, legal department. Ini semua adalah stakeholder untuk cordless screwdriver dia. So tengok buat sini. So semua ni adalah mission statement yang dia akan create, dia akan develop dulu sebelum dia buat produk. Okay, semua benda ni kena ada mission statement. Okay, contoh lagi apa ni, book bag design. Okay, nampak perubahan penggunaan bag. Okay, untuk pergi kuliah, ada pergi untuk office. Okay, tengoklah kegunaan dia. Ada yang sling daripada tepi kan, yang tepi kenapa tepi untuk siapa, target dia. Kalau backpack macam ni untuk students kan. Kalau macam ni biasa untuk orang bisnes ke kan, senang nak masuk laptop dan sebagainya. Okay, sling bag. Okay, sling bag saja. So semua ni kita kena identify. Okay, kita kena tahu dulu sebelum kita mula sebarang produk development. Okay, itu saja untuk 1B slide. Okay, nak lagi faham, ulang balik slide ni dan baca. Okay, dan cuba fahamkan.